Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Ghazali, pegawai pertanian dari UCTC UPM. Okey, pada hari ini saya akan tunjukkan satu kaedah seni tanaman yang jarang sekali kita ketengahkan, iaitu kokedama. Kalau anda semua tengok kat sini, biasanya pasu digunakan untuk menanam pokok hiasan. Okey, tetapi kali ini kita gunakan kokedama ni sebagai salah satu teknik untuk penanaman pokok hiasan kita. Okey. Pertama sekali saya nak nyatakan apa itu maksud kokedama. Okey. Koke maksudnya lumut, iaitu lumut yang kita gunakan untuk membalut akar tanaman. Dan dama pula kita panggil sebagai berbola. Sebab tu kokedama ni biasanya dia dalam bentuk bulat. Kita tak pernahlah jumpa kokedama dalam bentuk empat segi ke, lonjong ke, okey. Sebab tu kita panggil dia kokedama. Okey. Dan sebenarnya kokedama ni asalnya daripada negara Jepun. Biasanya di sana mereka panggil poor man bonsai ataupun bonsai untuk orang miskin. Sebabnya mereka tak menggunakan bahan lain selain daripada tanah, lumut dan tali, iaitu kos yang lebih rendah untuk membuat tanaman hiasan. Okey. Dan kita buat kokedama ni tak menggunakan bahan yang susah untuk dicari, tetapi kebiasaannya ada di sekeliling kita dan kita mudah untuk gunakan. Okey. Dari segi kita nak letakkan kokedama ni, kebiasaannya kita akan letakkan di tempat yang kurang pencahayaan ataupun tidak memerlukan cahaya yang banyak. Dan biasanya penggunaan pokok ni lebih sesuai pokok yang kurang untuk penyelenggaraan, tak perlu cahaya yang banyak, okey. Dan kita boleh pilih pokok yang sesuai dengan keadaan sekeliling kita, okey. So untuk teruskan sesi demonstrasi kokedama ni, saya kenalkan dulu bahan-bahan yang perlu digunakan. Okey, bahan utama kita adalah tanah. Okey, tanah ni biasanya lebih sesuai kita gunakan tanah organik ataupun tanah yang mempunyai rongga dan mudah untuk kita bentuk dama tadi. Okey, kemudian kita perlukan lumut hijau. Okey, lumut hijau ni kita gunakan untuk menutup dama. Kita juga boleh gunakan sphagnum moss. Okey, sphagnum moss ni dia lebih berwarna coklat, manakala untuk lumut ni biasanya berwarna hijau. Okey. Dua-dua bahan ni kita boleh dapat daripada kedai pertanian ataupun kedai hiasan. Biasanya digunakan untuk membuat gubahan bunga. Okay. Dan paling utama sekali kita perlukan pokok. Pokok mengikut pilihan anda semua. Tapi untuk kali ini kita akan gunakan pokok sansevieria ataupun lidah mertua ataupun lidah jin pun ada juga orang panggil. Okay. Seterusnya kita perlukan air. Air ni tujuan dia untuk kita membentuk dama daripada tanah. Okey. Seterusnya kita perlukan benang. Okey, benang ni kita guna untuk mengikat lumut yang kita dah bentuk tadi. Okey, boleh juga gunakan tali yang halus dan satu lagi tali yang lebih kasar. Dan pemilihan tali ni juga bergantung kepada pilihan dan cita rasa, sama ada nak menggunakan tali yang berwarna ataupun tali yang berwarna putih. Okey. Dan kita juga perlukan gunting untuk memotong. Selain daripada itu, untuk membuat kokedama ni dia akan memerlukan penggunaan tangan. Dan kalau anda rasa anda tak suka tak suka rasa kotor dan sebagainya, tak perlu gunakan sarung tangan. Tapi di sini saya lebih suka gunakan tangan lah, tak perlu gunakan sarung. Okey, sebab kita boleh rasa macam mana kadar air yang ada pada tanah tu untuk kita membentuk dama. Alright. Antara pokok yang sesuai kat sini yang saya boleh bagi contoh selain daripada sansevieria tadi, kat sini ada ficus. Okey. Dan ni ada lagi jenis spesies sansevieria yang berlainan. Kat sini ada juga pokok fitonia. Okey, pokok fitonia ni menarik, sesuai juga kita letak dalam indoor dan perlukan sedikit cahaya matahari dan kurang penjagaan. Okey, kita teruskan dengan demonstrasi menyediakan kokedama.
sebaik-baiknya kita ada alas. Okey, pertama sekali tanah yang kita sediakan tadi. Okey, kita perlu campurkan dengan air dahulu. Okey, macam mana cara kita nak tahu tanah ni berapa banyak kandungan air yang diperlukan? Bergantung kepada macam mana, sejauh mana kita boleh membentuk kepalan. Okey, macam ni. Okey, kalau tengok kat sini, dia boleh buat kepalan tetapi dia masih lagi basah sebab nampak air. Jadi kita perlu tambahkan sedikit tanah lah. So kat sini lah kita boleh buat aktiviti kokidaman ni bersama-sama dengan keluarga, okey, ataupun kokidaman ni juga boleh dijadikan sebagai hiasan, okey, ataupun hadiah dan boleh dibuat bersama-sama. Okey. So ini adalah dama. Okey, ini adalah dama tetapi masih lagi belum sempurna. Okey, seterusnya okey, sementara kita nak balut pokok kita dengan tanah tadi, sebaik-baiknya lumut yang kita ada ni kita perlu lembapkan dahulu untuk kita mudah lekatkan pada dama tadi. Okey, macam ni saya gunakan spray. Sebenarnya boleh je kalau kita nak lekatkan terus, tapi dia akan mudah tertanggal. Okey. Dan lumut ni juga sebenarnya digunakan untuk mengawal kadar ataupun kandungan air pada tanah, dan kita tak perlulah siram pokok tu banyak kali. Okey. Okey, sebaik-baiknya kita tak payah rendam. Kalau rendam nanti dia terlalu basah. Okey, cukup sekadar untuk lembap sahaja. Okey. Okey, dari segi pemilihan pokok, macam yang ni, Sansevieria ni saya ambil daripada keratan. Okey, daripada pokok Sansevieria yang banyak dalam pasu. So saya bersihkan dan saya pastikan akar-akar yang kita ada pada pokok ni adalah akar yang sihat. Maksudnya akar yang masih lagi hidup. Okey, kalau kita nak tahu dia masih lagi berwarna putih, cerah. Dan akar yang tak elok tu biasanya macam warna coklat dan kehitaman. Okey, ini adalah satu faktor yang kita perlu ambil kira lah bila kita buat kokidama. Okey, sekiranya kita beli pokok daripada pasu di nursery, tanaman ataupun pokok-pokok di rumah yang daripada pasu, so sebaik-baiknya kita kena bersihkan dahulu. Bersihkan tunggul-tunggul ataupun akar-akar yang lama tu, kita kurangkan sedikit akar, longgarkan tanah, dan kalau perlu tukar kepada tanah baru, kita boleh gunakan tanah yang kita sediakan. Ataupun pokok tu masih lagi elok dalam pasu, kita cuma longgarkan sedikit tanah tu dan cuba untuk membentuk dama tadi. Okey. So untuk yang ni, pokok ni saya pilih sebab dia dah ada akar dan insya-Allah dia akan kuatlah untuk memegang dama ni tadi. Okey. Kemudian langkah yang seterusnya, cuba pastikan kalau boleh dama ni cukup untuk menutupi akar pokok ni. Okey. So kalau tak cukup, kita boleh tambah kemudian. Okey, langkah pertama kita bahagikan dua. Kemudian kita letakkan pada akar ni dan kita tekakkan. Okey. Tekakkan. Dan kita boleh tambah tanah lagi kalau tak cukup. So yang ni perlukan skill sikit lah. Kita nak tekan-tekan, kita nak bentuk bulat. Okay.
Dia agak longgar sikit tapi tak apa, nanti bila kita balut tu insyaAllah kita boleh pegang lah. Okay. Cuba elakkan daripada tanah yang ada kandungan macam tanah liat. Sebab bila kokedama dia kering, tanah liat tu dia akan keras. Jadi bila kita siram, air tu akan tak dapat diserap oleh akar dan dia terus keluar. Jadi dia tak elok lah untuk kita punya pokok ni. Sebab akar ni pun dia nak bernafas juga kan, macam kita nak bernafas, ada saluran udara. Okay, sebab tu kita perlu pilih tanah yang lebih berongga. Okay, untuk makluman semua, kokedama ni dia bukanlah satu kaedah penanaman yang kita boleh biarkan terus je pokok ni sampai akhir hayat dia. Tak boleh macam tu. Okay, biasanya sebaik-baiknya selepas 1 tahun atau 2 tahun, bergantung kepada jenis pokok, kita perlu tukar kokedama ni kepada dama yang baru, ataupun kita pindahkan pokok sedia ada ni kepada tempat tanaman yang baru, contohnya dalam pasu untuk dia membiak. Okay, sebab kokedama ni tujuan dia bukanlah untuk membiakkan tanaman, tetapi dari segi hiasan ataupun nilai estetik pada kaedah penanaman pokok hiasan kita ni. Okay, so ini dah selesai satu contoh dama. Belum ada kokek lagi, belum ada lumut lagi. Okay, kita boleh letak ke tepi. Right, sebelum kita pergi ke langkah seterusnya, okay, sebaik-baiknya kita kemaskan dulu ruang kerja. Dan kita terus siapkan benang, gunting untuk mudah kita ikat nanti. Okay, kat sini kita dah ada lumut yang dah agak lembap. Okay, bila kita buat aktiviti ni dengan keluarga, sebenarnya dia boleh merangsang kita panggil sensory anak-anak. Okay, bila kita mengepal, memegang tanah, okay, cuba untuk membuat bulatan. Okay, ini sebenarnya dia macam mendidik anak-anak kita lah, ataupun pelajar-pelajar. Contohnya kita buat aktiviti bersama komuniti. Okay, sebaik-baiknya kita gunakan tanaman hiasan, kerana kalau kita gunakan tanaman sayuran contohnya, dia agak sukar lah untuk kita dari segi pembajaan dan sebagainya. Okay, pastikan kokek ni tadi ataupun lumut ni kita dah tutup keseluruhan dama ni tadi. Okay, dekat bawah ni kena pastikan tak ada lubang tanah. Okay, kalau tidak bila kita siram nanti dia akan terkeluar. Okay, langkah seterusnya kita ada benang kat sini. So benang ni kita akan lilit untuk pastikan dama ni dia tak kokek dan dama ni dia tak terbuka. Okay, sebaik-baiknya kita gunakan benang yang warna hampir sama dengan kokek kita, ataupun kita gunakan warna yang hampir sama dengan tali yang kita akan gunakan. Okay, yang ni kita lilit je untuk pastikan bentuk dama tu bulat. Pada peringkat awal mungkinlah dama ni dia tak jadi dama, ada setengah tu dia sengit, dia jadi persegi. Tapi tak apa, boleh lilit je, nanti lama dia akan bentuk bulat juga. Okay, kemudian kita boleh kita matikan dia. So nak mati ni terpulang lah. Kalau macam ni kita just selit saja, ataupun kita cocok je ke dalam. Okay, sebab nanti kita akan balut pula dengan tali. Okay, macam ni lah.
Ini bentuk separa siap, kokedama yang separa siap. Okey, kemudian macam kali ni saya akan gunakan tali jut, tali jut ataupun tali guni. So yang ni boleh dapat kat mana-mana kedai, banyak jual tali ni. Okey, dari segi cara nak mengikat, cara nak mengikat ni terpulang kepada kreativiti dan dan teknik yang anda gunakan lah. Okey, kita boleh ikat je, pusing. Okey, kokedama ni cara penjagaan dia, setiap pokok dia perlu disiram, perlu dibaja dan perlu diselenggara. Okey, untuk kokedama ni dari segi penyiraman bergantung kepada jenis pokok. Tetapi untuk tips penjagaan kokedama ni, kalau kita nak tahu bila waktu yang kita perlu siram kokedama ni, kalau kita pegang masih lagi berat, maksudnya kita tak perlu siram. Okey, kalau kita angkat kokedama ni ringan daripada kebiasaan yang kita pegang tu, itu tandanya dah sampai masa untuk kita siram pokok. Okey, siram kokedama ni. Dan macam mana cara kita nak siram? Kita ambil satu bekas, ada bekas, dan kita isi air. Kemudian kita masukkan dama ni tadi dalam bekas yang berisi air tadi, dan kita akan nampak ada buih-buih udara yang akan keluar. Okey, macam mana nak tahu bila air tu dah cukup diserap oleh kokedama ni? Apabila kita dah tak nampak lagi buih-buih udara tu, itu maksudnya kokedama ni dah cukup untuk disiram, dan kita boleh angkat, kemudian kita sejat. Bila kita dah sejat, barulah kita letak balik kokedama ni di tempat yang kita letak sebelum ni lah. Okey, dari segi nak lilit ni, lilit lah macam mana pun. Okey, ni dah siap. Untuk pembajaan, kita boleh guna sama ada pembajaan secara semburan, ataupun kita boleh sediakan air larutan baja. Kemudian kita gunakan teknik seperti rendam kokedama tadi pun boleh juga. Dan ada lebihan tali ni untuk kita matikan. So kita selit saja di antara benang-benang ni, antara tali ni, ataupun kita tolak masuk ke dalam. Okey, jadi siaplah satu kokedama. Selain daripada tu, mungkin juga akan ada daun-daun yang mati ataupun daun-daun yang kering. Contohnya macam pada Fittonia ni, sebab dia daun yang banyak, kita boleh selenggara pokok ni, potong pokok daun-daun yang dah mati dan sebagainya. Kemudian kita boleh letakkan balik lah. Dari segi pencahayaan pula, bergantung kepada jenis pokok. Sekiranya kita gunakan pokok yang memerlukan cahaya banyak ataupun separa cahaya, sebaiknya pokok tu diletakkan di tempat yang sepatutnya lah. Kalau macam Sansevieria ni yang saya gunakan ni, pokok ni tak memerlukan cahaya yang banyak, tak memerlukan penjagaan yang rumit. Sebab itulah untuk kokedama, pokok Sansevieria ni sangat sesuai. Selain daripada tu, sekiranya kita nak tinggalkan kokedama ni lebih lama, maksudnya kita nak balik kampung ke, kita nak tinggalkan rumah dan sebagainya, so ada juga cara untuk kita menyiram. Bergantung kepada jenis pokok. Kalau macam Sansevieria ni, dia tak perlukan air yang banyak dan penyiraman yang kerap, jadi tak ada masalah. Tapi kalau macam pokok yang memerlukan air yang kerap dan sebagainya, kita boleh tinggalkan kokedama ni. Cara dia, ini tips kita potong sikit tali yang kita gunakan, dan kita selitkan benang ataupun tali ni ke dalam
berbola dama ni. Okey, selitkan di sini. Kemudian kita akan selitkan masuk ke dalam dama supaya air tu diserap. Kemudian kita boleh tinggalkan dalam ni. Terus sikit. Sebaik-baiknya tali ni lebih banyak lah. Okay, so kita tinggalkan, masukkan tali dalam bekas yang ada air dan kita biarkan macam ni. Sampailah kita kembali. So insyaAllah pokok kita dalam kokedama ni dia masih lagi dapat air yang secukupnya. Okay, so itu saja untuk demonstrasi penghasilan kokedama. Saya harap anda semua mencuba dan jadikanlah aktiviti ini sebagai aktiviti yang menggembirakan, dan pastikan anda sayangi pokok kokedama anda. Okay? Sebab pokok ni masih lagi memerlukan kasih sayang walaupun kita tinggal dia pada bila masa saja. Sekian, terima kasih.